Audio Jungle. Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk speaker, perkara 113 Perlembagaan Persekutuan adalah dari hal fungsi SPR untuk mendaftar warga negara Malaysia sebagai pemilih. Dan kemudian melalui beberapa perubahan, kalau asalnya mula setahun daftar cuma 21 hingga 42 hari, kemudiannya berubah menjadi pendaftaran sepanjang tahun. Kemudian bila kita pindah 119/4 Perlembagaan Persekutuan, ia menjadi pendaftaran automatik. Namun orang undang-undang hari ini memohon kelulusan Dewan untuk ada pengecualian dan memberi kuasa pada Di-Pertuan Agong bersetuju untuk sejumlah orang dalam kategori tertentu diberi pengecualian. Saya setuju dengan sahabat saya dari Pulai dan Seremban tentang kemuliaan institusi raja-raja dalam sistem demokrasi. Memang mereka ada kedudukan dan peranan tersendiri. Jadi tidak ada masalah untuk kita menyokong perkara ini. Satu perkara yang ingin saya mohon Yang Berhormat Menteri berikan penjelasan adalah serentak dengan perubahan undi 18 yang layak untuk didaftar automatik. Dalam amalan sekarang, Dewan Negara kita layak jadi senator ni adalah orang yang mesti umur 30 tahun ke atas. Jadi ketika layak jadi pengundi, layak jadi calon, tapi untuk senator masih 30. Apakah kerajaan ada rancangan untuk seragamkan? Tuan Di-Pertua, saya mendengar sahabat saya dari Padang Rengas yang mengulas bahawa dari sudut persepsinya, kerajaan khususnya Perdana Menteri sudah hilang kepercayaan semalam. Dalam Perhimpunan Agong UMNO minggu lepas, moodnya adalah untuk meminta pembubaran. Cuma ucapan penutupnya itu saya baca melalui media, jalan keluar yang dianjurkan adalah tentang tarikh pembubaran yang akan dicadang pada Perdana Menteri adalah top 5 dalam kepimpinan parti yang akan berbincang. Jadi dia lega di situ. Dan Presiden UMNO Bagan Datuk pun sebut, kita akan hormati MOU, perkara bubar takkan berlaku sehinggalah Julai tahun ini. Kalau itu semangatnya, sepatutnya semalam tidak berlaku ketidakhadiran di pihak kerajaan yang menyebabkan 84 orang sahaja. Dan itu menyebabkan undang-undang itu tidak dapat diteruskan. Betul-betul, kebetulan saya menduduki jawatan kuasa pengurusi bersama dengan Larut dalam jawatan kuasa MOU. Saya mewakili Pakatan Harapan, Larut mewakili pihak kerajaan. Dalam undang-undang yang kita bincang sekarang, memang sah dan sahih. Kita teliti pembentangan bersama oleh Yang Berhormat Menteri tanpa khilaf. Begitulah amalannya. Sebelum ini pun ketika pembentangan bajet, Yang Berhormat Menteri Kewangan juga mengadakan libat urus tidak kurang 9 kali sesuai dengan semangat MOU kita. Dan semalam waktu bertemu Perdana Menteri pun kita maklumkan bahawa untuk usul semalam hal itu tidak berlaku. Jadi sebab itu kita nyatakan terus terang pendirian kita mengenai keputusan semalam. Jadi ada dua perkara yang harus kita bezakan. Yang pertama adalah tewasnya berang undang-undang untuk soal SOSMA itu, penolakan kita berasaskan prinsip. Pertama, pihak yang tertuduh mesti dinyatakan pertuduhan. Kedua, dia mesti dibicarakan di mahkamah terbuka. Ketiga, dia diberi peluang untuk mengatur pasukan pembelaan. Keempat, jika dia dapati bersalah, ada ruang untuk dia membuat rayuan. Kesemua prinsip keadilan sejagat ini tidak terpakai untuk SOSMA. Jadi itu asas penolakan kita berasaskan prinsip. Jadi ini juga sesuai dengan peranan ahli parlimen, peranan semak dan imbang, peranan oversight rule, pemantauan, dan peranan untuk menggubal dasar dan polisi. Jadi perkara itu sangat terang. MOU sekalipun, kalau ada yang masih beranggapan bahawa itu mematikan ketangkasan pihak pembangkang, ternyata tidak betul. Tapi dalam soal yang kita rasa munasabah, di mana pihak kerajaan betul-betul menghormati semangat MOU.
mekanisme perbincangan itu diadakan begitu intensif. Saya harus akui secara jujur yang Berhormat Menteri ini menjalankan kewajipannya, memberikan penjelasan. Seperti juga akta lompat parti, apabila ruang diberi kepada kami untuk berdialog dengan peguam negara, dibincangkan perkara-perkara yang perlu dimuktamadkan, diatasi dari sudut tafsirannya, dari sudut definisinya, dari sudut konteks undang-undang yang nak kita kemukakan. Kita wujudkan jawatankuasa teknikal di antara kedua pihak. Dan semalam waktu perbincangan dengan Perdana Menteri, beliau akui ada beberapa perkara lagi yang bukanlah substantif, tapi perlu lagi diberi perhatian. Dan kita akan mengadakan lagi sesi libat urus ini. Sebab komitmen kita adalah dalam MOU ini semua perkara besar telah terlaksana. MA63 berjalan. Undi 18 sempurna sudah. Had Perdana Menteri 10 tahun dalam pembikinan. Dan akta lompat parti sudah pun selesai. Kecuali beberapa aspek yang perlu diperhalusi. Jadi saya beranggapan bahawa ada progresnya. Sebab itu apabila kita persetujui semalam dalam pertemuan dengan Perdana Menteri bahawa Ramadan, bulan suci, bulan mulia, mudah-mudahan kita dapat selesaikan urusan kita waktu itu. Dan komitmen kita adalah untuk mempermudahkan, bukan mempersulitkan. Kalau ada halangan dan kekangan, bawa berbincang dan uruskan. Pentingnya ialah kita nak outlaw hopping. Itu prinsipnya. Kita tak mau persulitkan. Sebab itu, Datuk Speaker, kami mengambil ketetapan dan pendirian bahawa cadangan untuk meminda Perlembagaan Persekutuan dalam perkara 119 ini, kami akan mengambil pendirian tanpa ragu untuk ikut menyokong sepenuhnya. Terima kasih. Terima kasih Kulim Bandar Baru. Pembahasan berikut yang terakhir sebelum kita berehat tengah hari, dipersilakan Yang Berhormat Rasah. Terima kasih Datuk Yang Dipertua atas peluang yang diberikan kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan yang amat penting, amat mustahak dan amat signifikan pada tengah hari ini, iaitu Akta Perlembagaan Pindaan 2022. Saya, sebelum saya mulakan perbahasan saya nak menyatakan, sama macam rakan-rakan tadi, menyatakan sokongan penuh saya, unconditional support terhadap pindaan kali ini, yang bagi saya, ia adalah sesuatu yang wajar, sepatutnya dan munasabah untuk kita mengekalkan ataupun mengangkat kedudukan raja-raja kita yang berkecuali dan lebih tinggi daripada parti politik, tidak memihak kepada mana-mana politik. Ia selaras dengan kedudukan raja-raja dan juga kerabat diraja yang menjadi payung naungan kita selama ini. Jadi tiada masalah untuk menyokong. Cuma saya nak sebutkan satu perkara di sini, di bawah ayat dalam artikel 119 kapital A yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri JPM Undang-Undang tadi, bagaimana situasi ataupun kedudukannya untuk mantan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri untuk Sabah, Sarawak, Melaka dan Pulau Pinang. Sebab kita faham sistem kita, Tuan Yang di-Pertua untuk 4 negeri ataupun wilayah ni dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong, ada tempoh masa khidmat Tuan Yang Terutama, dan bila tamat tempohnya, bagaimana mekanisme tersebut? Apakah otomatik dimasukkan dalam senarai daftar pemilih ataupun ada prosedur tertentu? Jadi saya mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri ketika menggulung nanti. Sebab ini saya rasa perkara yang kita perlu jelaskan supaya rakyat pun faham sistem yang kita sedia ada untuk sama-sama kita sokong perkara ini.